Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik muzakarah kitab Sirajul Huda pada muka surat 18. Muka surat 18 kitab Jawi, kitab Rumi muka surat 60. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Maka tiap-tiap daripadanya dua takluk. Situ 15 baris pada atas. Kitab Jawi muka surat 17, 15 baris pada atas. Kitab Rumi muka surat 60. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Maka bagi tiap-tiap satu daripadanya suruh dan tegah dua takluk. Satu daripada keduanya, daripada dua takluk itu sebagai takluk suluhi qadim, iaitu takluk keduanya suruh dan perintah dengan tiap-tiap mukallaf dahulu daripada ada mereka itu. Dan takluk yang satu lagi takluk tanjizi hadis, maka iaitu takluk tiap-tiap satu daripada keduanya suruh dan perintah dengan tiap-tiap mukallaf. Kemudian daripada ada mereka itu. Baik, cerita bab apa ni? Kalam. Lepas tu, seperti mana yang kita bincang, kalam ni sifat perkata Allah Ta'ala, qadim, bukan baharu. Kalam Allah Ta'ala ni sedia, bukan baharu. Itu kita faham dah. Ada di diri Allah Ta'ala, wajib kita beriman, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Lepas tu dah sifat kalam, tentu ada takluk tugas dia. Apa tugas kalam? Tugas kalam iaitulah takluk dilalah, memberi faham. Itu kita bincang dah minggu lepas. Kemudian memberi faham ni berdasarkan titahan Allah Ta'ala dalam kitab-kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Baik. Lepas tu takluk kalam ni berapa? Maka takluk kalam ni iaitulah yang kita bincang itu, takluk kalam tanjizi qadim. Takluk kalam ni tanjizi qadim. Telah berkata oleh Allah Ta'ala pada azali. Kata kat siapa? Yang kita bincang dulu pada azali, yakni
Allah Ta'ala bersedia untuk nak berkata-kata dengan sesiapa pun. Tapi masa tu makhluk tak ada lagi. Masa azali tu makhluk tak ada lagi. Tapi Allah Ta'ala nak dah ketika itu nak bercakap, nak berkata-kata, nak bertitah, nak berfirman dengan sesiapa yang Allah kenal. Tu kena kepada takluk nafsani. Macam mana? Contoh ibarat dia, kalau makhluk ni kita duduk di rumah, saat lagi nak pergi mesyuarat, kita nak bercakap, nak bentang apa, tak bercakap lagi. Kita tak bercakap lagi, tapi kita nak cakap, contohnya 3 benda. Nak bercakap bab kenuri, bab ni, kita nak bercakap saat lagi, tapi tak bercakap lagi. Jadi Allah Ta'ala ketika azali nu mengkehendaki, ketika azali nu kalau nak bercakap pun boleh dah ketika tu dengan makhluk, tapi makhluk tak ada lagi. Allah Ta'ala nak mengkehendaki, hak tu azali. Baik, kemudian sampai masa Nabi Musa ada, Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi kita malam Isra wal Mi'raj. Tu nama apa? Takluk kalam tanjizi hadis. Sampai masa Allah bertitah. Sampai masa Allah bertitah. Minggu lepas kita bincang dah Quran itu. Apabila Allah Ta'ala jadikan makhluk yang namanya qalam, pen, yang ada di atas langit sana tu 360 mata, tak ada siapa pegang, kerja dia tulis di Lauh Mahfuz, papan yang terpelihara. Maka Al-Quran 30 juzuk tu telah Allah Ta'ala bertitah dan semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. 17 Ramadan ketika usia baginda Rasul kita 40 tahun berlakunya nuzul Quran. Maka malaikat Jibril salin 30 juzuk di Lauh Mahfuz tu, simpan di langit yang ketiga, namanya Baitul Izzah. Lepas itulah turun sedikit demi sedikit, bermula daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun sikit selama 23 tahun. Sebelum hijrah namanya ayat Makkiyah, setelah hijrah namanya ayat Madaniyah. 23 tahun, maka lengkaplah. Sedikit demi sedikit itu diturun berdasarkan asbabun nuzul. Maka hak kita duk bincang ni, perintah amar dan nahi tegahan Allah ni, dia ada 2 takluk. Macam mana 2 takluk? Yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanjizi hadis. Macam mana suluhi qadim? Ketika azali nu Allah Ta'ala dah nak bersedia untuk berkata-kata dengan hamba-hamba dia. Contoh, Nabi Musa syariat dia, Nabi kita syariat Nabi kita. Sampai masa malaikat Jibril sampaikan wahyu itu. Maka ketika azali itu makhluk tak ada. Pada ketika tu suluhi qadim, yakni patut padan ketika azali itu Allah Ta'ala nak bertitah tentang hukum tu boleh dah. Tapi Nabi Musa tak ada lagi, Nabi kita tak ada lagi. Tapi kalau nak bertitah ketika azali itu boleh dah. Itu maksudnya takluk kalam suluhi qadim. Maka Allah Ta'ala tak bertitah lagi kepada Nabi Musa, Nabi kita, tak bertitah lagi ketika tu. Tapi Allah Ta'ala mengkehendaki ketika tu dah. Maka sampai masa Allah Ta'ala bertitah. Allah Ta'ala bertitah dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala bertitah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malam Isra wal Mi'raj. Itu maksudnya takluk tanjizi hadis. Baik, maka iaitu tanjizi hadis
takluk tugasnya tiap-tiap satu daripada keduanya, suruh dan tegah, dengan tiap-tiap mukallaf, kemudian daripada ada mereka itu. Sampai masa Nabi itu dizahirkan, Rasul itu dizahirkan oleh Allah Ta'ala, maka diberi perintah yang dititah oleh Allah Ta'ala tu kepada Nabi-Nabi. Seperti aqimus salah, tunai olehmu akan sembahyang. Wa atuz zakah, tunai olehmu akan zakat. Kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Bagi. Sampai masa Nabi itu dizahirkan, sampaikan. Hak tu orang panggil tanjizi hadis. Ni bab hukum hakam lah. Titahan Allah Ta'ala dalam kitab-kitab. Taurat lagu lain, Zabur macam lain, Quran macam lain hukum dia. Tapi dalam bab akidah sama. Dalam bab tauhid, ketuhanan sama. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita, semua ajak akidah yang sama. Tapi dalam bab syariat sahaja lain-lain. Bab syariat saja yang tak sama. Contoh, umat dulu kalau nak bertaubat daripada dosa kesalahan manusia dengan manusia ni, kena pakat bunuh yang aku, baru Allah Ta'ala terima. Kita tak payah. Syariat Nabi kita diberi oleh Allah Ta'ala. Apabila kita buat salah, kita ni memohon redha, memohon maaf, memohon ampun, kemudian kita ni bertaubat, maka selesailah. Begitu juga dalam bab basuhan najis. Buang najis, basuh dengan air mutlak, siram bagi air tu mengalir, maka dikira suci. Umat Nabi dulu kalau pakaian kena najis, kena koyak pakaian tu, tampung lain. Jadi syariat tak sama, dia lain-lain. Adapun akidah, semua rasul-rasul itu sama. Habis. Baik. Dan seperti dikatakan dan dinamakan dengan kalam bagi sifat yang qadim, yang berdiri, yakni yang ada di zat, di diri Allah Ta'ala itu, dinamakan pula kalam. Jadi dia bagi pecahan-pecahan lah itu yang kita bincang. Kalam ni dia ada beberapa huraian. Yang pertama sifat. Nanti kita terjemah dengan perkata. Kemudian takluk, titahan Allah Ta'ala tu, firman Allah Ta'ala tu, itu namanya kalam masdar. Apabila kalam masdar, maka keluarlah seperti mana yang kita baca, seperti alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya kalam lafzi, yang hasil daripada kalam masdar. Itu perkataan, berkata-kata, perkataan. Sifat kata ada di diri Allah Ta'ala, qadim. Tugasnya Allah berfirman, aqimus salah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bertitah. Itu masdar, takluk. Apabila Allah Ta'ala bertitah, maka hasilnya yang kita faham, aqimus salah. Itu lafzi, perkataan. Itu kita dah bincang dah. Sifat, takluk, muta'alaq, sifat kalam ada di diri Allah Ta'ala. Maka tugasnya berfirman. Apabila berfirman, nyatalah seperti mana yang kita duk baca, aqimus salah seumpamanya. Itu lafzi. Habis. Baik. Dan seperti dikatakan dan dinamakan yakni oleh ulama dengan kalam, sifat kalam Allah Ta'ala tu bagi sifat yang qadim, yang berdiri, yang ada sifat tu dengan zat Allah Ta'ala, ada sifat kalam tu di diri Allah Ta'ala. Dinamakan pula, yakni dinamakan juga kalam. Koma dekat tu. Bagi segala lafaz, hak ni kalam bagi segala lafaz yang kita baca ini. Apabila ada kalam, Allah bertitah, maka hasilnya kalam lafzi seperti mana yang kita duk baca dalam Quran tu.
Jadi kalam hak Quran yang kita baca tu namanya kalam lafzi, perkataan yang hasil daripada titahan Allah Ta'ala. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu orang panggil kalam lafzi, perkataan yang hasil daripada firman titahan Allah, yang mana titahan itu dengan sebab adanya sifat kalam di diri Allah Ta'ala yang sempurna. Itu kita bincang pecahan-pecahan sifat kalam. Habis itu. Dan daripadanya perkataan lafzi itu, perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini Ummul Mukminin, ibu kita Sayyidah Aisyah, pernah berkata, ma baina dafatai mishafil kalamullahi ta'ala, barang yang antara kedua tepi mishaf itu kalam Allah Ta'ala. Dulu-dulu ni bukan ada Quran macam kita lah. Dulu ni kelang cetak Quran pun tak ada. Apabila sampai wahyu, Nabi baca, sebahagian sahabat hafal, sebahagian sahabat tulis di kulit-kulit kayu, kulit binatang dan tulang. Kemudian sampailah Rasul kita wafat, maka khalifah yang pertama yang menggantikan Rasul kita, maklum, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka masa tu kumpul yang tulis di atas kulit-kulit binatang, di atas pelepah-pelepah tamar, hak yang kering, di atas tulang batu dan seumpamanya, kutip simpan. Begitu juga zaman Sayyidina Umar, simpan lagi, kutip semua. Disempurnakan lagi kerja-kerja tu. Maka zaman Sayyidina Osman mulanya tertulis, dihimpunkan dan sahabat tulis. Ini di antara bid'ah yang wajib. Bid'ah ni dia ada 5 hukum. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah harus, bid'ah haram. Di antara bid'ah hak wajib buat, tulis Quran. Kalau tak, kita semua tak boleh baca Quran. Tu pun tulis masa tu titik tak ada, baris pun tak ada. Zaman Khalifah Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Habis. Baik. Kemudian zaman belakang ni lah baru buah titik, baru buah baris, supaya mudah kita baca, supaya mempermudahkan orang yang belakang ni baca. Maka Sayyidina Aisyah dia berkata, barang yakni tulisan antara dua tepi mishaf, yakni hak orang duk tulis tu, pada mishaf itu semua tu kalam Allah Ta'ala. Perkataan yakni makhluk baginya, bagi Allah Ta'ala, itu perkataan yang mana dikira sebagai makhluk. Sifat kalam Allah qadim, maka bertitah. Apabila bertitah, keluarlah perkataan seperti aqimus solah. Maka aqimus solah ni perkataan Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala yang mai daripada kalam, sifat kalam Allah yang qadim, bukannya karangan daripada segala makhluk. Bukan makhluk yang karang, tu firman Allah Ta'ala, bukan makhluk reka, bukan makhluk buat. Gitu. Maksudnya kita faham, kalam ni dia ada beberapa pecahan. Yang pertama, kalam qadim tu sifat Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, bertitah. Apabila bertitah, keluarlah kalam lafzi,
perkataan yang kita baca. Habis. Maka kita tak keliru dah. Kalam tu ulama pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama sifat. Itu qadim. Yang kedua azali. Yang pertama kalam yang dinamakan kalam ismi, sifat. Kalau Tok Guru ajar, dia sebut kalam sifat Allah ni kalam ismi, terjemah dengan perkata ismi, kalam ismi, namanya. Yang kedua kalam nafsani. Kalam nafsani iaitu Allah bercadang ketika azali untuk berkata dengan siapa-siapa yang Allah nak. Kalam nafsani nama dia. Macam mana? Ketika azali itu Allah nak dah berkata dengan Nabi Musa contohnya, berkata dengan Nabi kita contohnya, tapi Nabi tak ada lagi, tapi Allah nak berkata dah. Namanya kalam nafsani. Itu azali. Sampai masa seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah bertitah, berfirman. Nah, apabila Allah Ta'ala bertitah berfirman, hasillah kalam lafzi. Hak kita duk baca. Macam kita duk baca aqimus salah wa atuz zakah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalam lafzi namanya. Macam mana kita nak faham? Kita ni makhluk. Siapa buat? Allah buat. Pasal apa Allah buat? Kerana ada kudrah. Maka kita ni namanya makhluk. Lepas tu alhamdulillahi rabbil alamin, tu perkataan. Dulu Allah Ta'ala tak berkata-kata lagi tu. Itu perkataan Allah Ta'ala. Pasal apa Allah kata? Sebab Allah bertitah. Pasal apa Allah bertitah? Hasil daripada sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim. Maka sifat kalam Allah yang qadim namanya sifat kalam, sifat yang dinamakan kalam ismi. Al-Quran qadim. Itu sifat kata Allah Ta'ala. Adapun Al-Quran yang kita baca, ada susun dalam hari, itu baru. Nah, ini bagi kita di medan ilmu sahaja boleh kita bincang macam ni. Adapun di khalayak ramai, orang awam, syarahan yang umum, kedai kopi tak boleh buka bab ni, haram. Di kedai kopi orang tanya, Quran ni qadim ke baru? Kita kata nak tahu Quran qadim ke baru, main mengaji. Lagu tu. Ni bukan tempat dia. Kalau kita buka juga dosa. Kita pergi syarah rumah kenuri. Orang kata tolong buat tazkirah Ustaz. Duk terang kalam baru kalam qadim. Haram hukum dia, berdosa. Hak kita bincang ni di majlis, di medan ilmu. Kalam qadim sifat kata Allah Ta'ala. Itu nama Quran qadim. Apabila ada sifat yang qadim, Quran qadim, Allah bertitah berfirman. Apabila bertitah berfirman, hasillah perkataan. Apabila hasil perkataan, itu perkataan tu seperti yang kita duduk bincang ni, itu perkataan Allah Ta'ala yang hasil daripada titahan Allah Ta'ala itu. Maka Quran itu ada 4. Quran qadim, Quran azali, Quran yang baru, seperti yang duduk dalam hari itu namanya baru. Tapi dia hasil daripada kalam yang qadim. Gitu. Dia ada pecahan-pecahan dia. Gitu. Itu Imam Ahmad apabila ditekan oleh Raja Mu'tazilah. Raja Mu'tazilah dia suruh kata Quran semua qadim, Quran baru. Imam Ahmad tak mau kata Quran qadim. Itu dia nak jaga akidah orang awam supaya tak keliru apabila disebut Quran
Terus Imam Ahmad kata qadim. Itu kita dalam masyarakat apabila nak fatwakan satu-satu hukum, kena fatwa di atas perkara muktamad. Lebih-lebih lagi mufti. Ada tak boleh fatwa sebarangan. Sebab dia nak jaga agama orang ramai. Macam bab sembahyang mayat contohnya. Dalam mazhab Syafi'i wajib berwuduk sebab walaupun sembahyang itu tidak ada rokok dan sujud. Setengah ulama kata bukan sembahyang, doa. Sebab dia tak ada rokok sujud. Setengah kata tak, wajib mesti di atas kaul yang muktamad, sembahyang mayat wajib berwuduk. Itu kaul muktamad. Ada kaul yang dhaif, dia kata bukan sembahyang, tak ada wuduk pun tak apa, doa. Ni kaul dhaif untuk amal sendiri. Nak fatwa tak boleh. Nak fatwa tak boleh. Nak amal sendiri tak apa. Nak fatwa tak boleh. Atau apabila orang tanya mufti, apa hukum berwuduk bagi nak sembahyang mayat? Wajib. Kalau tak ada wuduk tak sah. Itu muktamad. Dia kena fatwa lagu tu umum. Sebab tak mau bagi selera kefahaman masyarakat tu. Macam bab najis. Ayak kencing, tai binatang yang mana daging dia kalau sembelih kita boleh makan. Lembu, kambing, ayam. Daging dia kalau kita sembelih boleh makan. Najis dia ni kira ringan dan bagi kaul yang dhaif tak payah basuh kalau kena di badan kita. Tu kaul dhaif. Kaul muktamad apabila kena najis walaupun ayam, walaupun kambing, walaupun unta, walaupun lembu wajib basuh. Fatwa apabila kena najis ni kena basuh. Tu muktamad. Pijak tai ayam kena basuh baru boleh sembahyang. Pijak tai lembu kena basuh baru boleh sembahyang. Pijak tai kambing kena basuh kaki kita baru boleh sembahyang. Yang ni pijak atas kaki lah. Kalau pijak atas selipar tak gaduh bahas dah tu. Tu fiqh. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh tu dia menuntut kepada faham. Sekiranya begini, begini hukum dia. Sekiranya begini, begini hukum dia. Itu di atas kaul. Kita kena bina di atas hukum kaul muktamad. Kita tak boleh pergi keliru lah. Haram hukum dia. Itu masyarakat kita dulu-dulu ni dia tak berkelahi. Sebab semuanya faham, pegang di atas muktamad. Mai orang lain ilmu banyak, dia ajak belakang. Maka orang pun penin. Ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Aku mana pula? Duduk sekali bincang. Hak boleh ni kau dhaif, hak tak boleh kau muktamad. Arti baru faham balik. Baru kita faham balik. Macam kita pi ke Mekah. Kita pi ke Mekah, diperkata kita taklid mazhab. Mudah diajak orang. Kita taklid mazhab Hanafi. Bila kita sentuh orang tak betul. Tu dia pada pegang isteri, suami pegang isteri, isteri pegang suami, tawaf. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Di atas kaul muktamad, kulit bersentuh kulit suami dengan isteri batal. Ataupun kita sentuh dengan sengaja batal. Tu kaul muktamad. Lepas tu nak tawaf payah. Kalau duk kira lagu tu jenuh ambil semayang ni dah. Kalau lagu tu buat mana? Taklid mazhab lain tak boleh lagu tu. Bukan senang. Syarat taklid ni dia ada syarat-syarat dia. Ambil yang semayang mazhab tu ke mana? Syarat sah, syarat batal. Macam mana? Kena mengaji A sampai Z. Syarat, rukun, batal, kena tahu semua baru boleh taklid. Ni ambil ayat sembahyang Syafi'i, nak batal ayat sembahyang taklid mazhab lain, orang panggil talfiq, tak boleh.
Dalam fiqh tak boleh. Al-fiqhu al-fahmu. Kita kena faham. Lepas tu nak buat guna? Kita taklid mazhab Syafi'i, qaul yang dhaif untuk kita beramal. Kita taklid mazhab Syafi'i, qaul yang dhaif untuk beramal. Kalau orang sentuh kita, tak batal. Tapi kalau kita sentuh orang dengan sengaja, tu batal. Bukan main rendah. Aku tak apa taklid mazhab, hantam belah belakang, tak boleh. Kita kena jaga. Kita jangan sentuh orang. Kita kena cari jalan supaya kita jangan sentuh orang, orang tak sentuh kita. Pak, jaga tu kena juga taklid. Bukan aku sentuh. Jalan di atas pendapat qaul Syafi'i yang dhaif. Lagu tu. Tapi kita tak boleh sentuh orang dengan sengaja, tak boleh. Tapi kalau tersentuh, orang sentuh kita, tu boleh taklid. Bukan kita sengaja, bukan kita sentuh dia, dia main tempuh kita. Gitu. Itu kita kena faham di dalam bab-bab yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan hukum fiqh, terutamanya dalam ibadah. Habis. Itu kita tak boleh duk fatwa. Kita kena ambil pendapat yang muktamad. Habis. Jangan bagi celah masyarakat. Mereka kata semayang selok pendek boleh orang lelaki. Penin kita. Tu ada hadis. Tu hadis tu telah dimafsuh, telah dinasah dengan hadis yang satu lagi. Memang ada matan hak awal, tapi matan hak yang lain membatalkan hak awal. Tu hadis, ahli hadis lain dalam menentukan hukum, dia kena fuqaha, dia kena faqih, dia kena faham tentang untuk melaksanakan hukuman tu, dia lain. Ahli hadis dia baca hadis belaka, hadis hak ni ada matannya. Tapi apabila ulama fuqaha dia memahami, hadis yang pertama membatalkan dengan datangnya hadis yang kedua, maka tak boleh. Kena tutup orang daripada pusat sampai ke lutut bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Itu dulu-dulu fatwa di atas satu pendapat, semuanya sepakat beramal dalam masyarakat kita, fatwa mazhab Imam Syafi'i. Tak berkelai, tak penin, tak jadi selerak, tak jadi keliru. Tu cara tok guru dulu jaga akidah, jaga agama, jaga syariat. Orang Melayu kita, terutamanya orang Melayu kita. Habis. Baik. Maka telah dikatakan oleh musannif radhiyallahu taala anhu, yaitu Syekh Sunusi. Maka telah dikatakan oleh musannif Syekh Sunusi rahimahullahu taala anhu, bahawasanya kalam lafzi, perkataan Allah tu yang kita duk baca alhamdulillahirabbil alamin, yakni lafaz yang dibaca itu dalil dan dalil, yakni dalil kepada adanya kalam yang qadim. Dia nak bak macam ni. Apabila kita duk baca alhamdulillahirabbil alamin, tu titahan Allah. Titahan tu mestilah mai daripada sifat yang qadim. Mesti Allah Ta'ala ada sifat yang qadim. Maka kalam lafzi yang kita baca tu dalil kata Allah Ta'ala tu ada kalam yang qadim. Dan kalam nafsi, yakni sifat yang berdiri, yang ada kalam yang qadim tu dengan zat yang qadim, itu madlul. Madlul kepada sifat kalam. Baik. Macam mana nak faham? Quran hak kita baca tu memberi faham kata Allah ada sifat kalam. Tu ya. Allah Ta'ala bertitah seperti aqimus solah. Fahamnya Allah ada sifat kalam yang qadim. Tu je.
Tetapi qaul yang tahkid, kuat nisbah dalil bahawasanya Al-Quran, kitab Quran, dan Taurat, kitab Taurat, dan Injil dan lainnya, lain daripada Quran, Taurat, Injil, seumpama Zabur dan Suhuf, daripada kutub, menjadi dalil, menjadi bukti atas makna yang ditunjukkan akan dia oleh sifat yang qadim. Macam itulah juga Quran, Taurat, Zabur, Injil, kitab Suhuf, dalil kepada adanya sifat kalam Allah yang qadim. Inilah bukti kata Allah ada kalam. Kalau orang tanya mana bukti kalam Allah, mana bukti kata Allah ada sifat kalam, jawab dia Quran, Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab yang lain. Itulah bukti kata Allah ada kalam. Itulah bukti kata Allah Ta'ala ada kalam. Habis itu. Maka kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya Quran tu dalil kepada ada kalam tu. Maka kita faham daripada yang demikian, yakni Quran yang kita baca tu memberi faham kata Allah ada kalam, bahawasanya keduanya kalam lafzi dan nafsi, dalil atas makna, iaitu dalil bukti kepada makna adanya kalam di diri Allah Ta'ala. Maka demikian makna, iaitu makna ni sifat kalam yang qadim. Madlul keduanya, kalam lafzi dan nafsi itu, madlul keduanya dipahamkan daripada keduanya. Tadi hak tu lah. Maka apabila engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, yakni jangan kamu hampiri akan zina. Surah Al-Isra ayat 32. La taqrabuz zina, ini tegahan Allah, jangan kamu hampiri zina. Ini orang panggil ayat tegah, ayat nahi, tegah, larang. La taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Ini kena faham cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya hampir tak leh dah, buat lebih lagi. Dekat pun tak leh dah, tambah buat lagi haram. Tu kena faham lagu tu. Habis. Baik, nescaya engkau fahamkan, yakni daripada ayat la taqrabuz zina itu, daripadanya akan tegah daripada menghampiri akan zina. Apa dia menghampiri akan zina? Seumpama kita ni berjinak-jinak, duduk di dalam majlis percampuran antara ajnabi. Hari-hari pergi kedai kopi kawan tu, pasal apa? Ada janda singgah. Contoh orang lelaki, hari-hari pergi. Apa kata pergi buat apa, nak minum apa, dia tetap minum, nak duduk saja. Tu maknanya menghampiri. La taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Itu contoh di antara contoh hampir kepada zina itu. Ataupun menyebabkan perkara-perkara yang menyebabkan kepada berlakunya, timbulnya syahwah, keinginan. Na'udzubillah. Seperti membuka aurat bagi perempuan, memakai wangi-wangian yang menarik perhatian lelaki, itu semua tak boleh. Itu semua tak boleh. Itu maksudnya menghampiri akan zina. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Kita minta Allah Ta'ala pelihara anak-anak, isteri, begitu juga zuriat-zuriat kita daripada terjatuh daripada berlakunya perkara ini. Maka kalau dapat cucu anak ataupun cucu ataupun cicit, kita pesan dekat anak-anak kita, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, kalau boleh-bolehnya 100 kali. Kalau boleh-boleh 100 kali. Banyak dah, bukan nak baca sedah tu. Baca 10 pagi, saya petang 10, kira lah cukup 100. Minta Allah Ta'ala
tetapkan iman dia, jaga dia. Tetapkan iman, jaga agama dia supaya jadi baik. Habis. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni. Macam mana? Handset. Kita type gambar lain, dia keluar gambar lain. Nah, anak-anak kita kena pantau. Okay. Dia type hak lain, keluar hak lain. Tu kita kena jaga. Baik. Tu yang dikatakan fitnah akhir zaman. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman. Apabila disebut fitnah akhir zaman ni, bukan kita nak depan dengan Dajjal ya. Sebelum datangnya Dajjal hak sungguh, maka Dajjal hak kecil-kecil ni banyak yang akan tipu kita. Maka kita kena berdoa lah supaya Allah Ta'ala pelihara kita, isteri kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, keturunan kita, sahabat kita, orang yang kita sayang. Minta Allah Ta'ala jauhkan daripada fitnah akhir zaman. Habis. Dan jikalau dibuka, Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya antara Allah, nescaya engkau faham pula daripada sifat yang qadim itu. Akan demikian itu larangan. Jadi dia di sini ada dua qaul. Yang pertama, qaul yang mengatakan kalau sekiranya kita ni dapat melihat zat Allah, maka kita dapat melihat sifat kalam Allah. Apabila kita tengok sifat kalam Allah, kalau sekiranya dibuka, maka kita akan faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, termasuk suruhan dan larangan. Itu satu qaul. Satu qaul lagi, pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, dia nak faham titahan Allah ni hasil daripada firman Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala berfirman, hasilnya kalam lafzi, maka kita faham daripada kalam lafzi seumpamanya wala taqrabu zina. Allah ada sifat kalam, Allah bertitah. Di antaranya seumpama yang kita bincang la taqrabu zina, larangan. Maka apabila Allah Ta'ala berfirman la taqrabu zina, maka kita faham. Yakni bagi siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki kepada faham. Bukan maknanya kalau kita baca terus faham dah. Siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki, yakni memberi hidayah untuk faham. Walaupun bahasa Arab turun kepada orang Arab, bukan semua orang Arab faham. Ni bunga-bunga kepada pintu yang besar dekat tak lama ni. Apa dia? Kita tengok di negeri Mekah Al-Mukarramah. Na'udzubillah. Tak pernah gereja ada di Saudi, tiba-tiba dah diizinkan gereja Kristian dibina. Tak pernah lelaki dan perempuan yang ajnabi boleh duduk sebumbung, boleh duduk sereta, tetapi sekarang dah dibolehkan. Ni bunga-bunga dia. Dajjal nak keluar apabila ramai dah yang menyokong dia, maka apabila ramai ni dia keluar pakai ikut. Na'udzubillah, kita minta jauh. Sambut artis pula, peluk pula. Pakai baju boh serban merah atas kepala, peluk perempuan. Ni hak sehari dua ni di Mekah, di Saudi, di Jeddah. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala jaga iman kita, anak isteri kita, zuriat-zuriat kita, supaya selamat. Kerana bunga-bunga, tanda-tanda yang kecil ni amat nyata dah. Nyata dah. Itu orang-orang yang mengkaji hadis, pergi ke Mekah, takut mereka. Kalau boleh minta, ya Allah, kalau boleh matilah kami lala ni, nak duduk di perkuburan Baqi', nak berjiran dengan Rasul SAW. Takut, tak berani. Seorang ulama nama Habib Zain, tak mau keluar langsung daripada Madinah, takut. Kalau boleh nak mati, kalau boleh tu, Allah Ta'ala matikan mereka tu
di Madinah Al-Munawwarah, nak berjiran dengan Nabi SAW. Dia orang Yaman, kena bayar duit cukai yang tinggi nak duduk dalam Saudi, tak apa dia bayar. Dia beli tanah di Madinah, dia jual kurma, ajwa. Anak-anak murid dia pun ramai lah, di antaranya Habib Husin Al-Haddar. Lepas tu di Indonesia pun ramai, Habib Redha, Yahya dan seumpamanya. Mereka apabila mengkaji hadis akhir zaman, tanda-tanda kecil itu memang semua dah banyak berlaku. Pintu-pintu yang kita tengok fitnah ni banyak yang mereka huraikan, yang mereka nampak daripada bacaan-bacaan hadis yang mereka baca. Habis, maka nyata daripada yang demikian itu bahawasanya madlul sifat yang qadim itu juga madlul kalam yang lafzi. Maksudnya apabila kita ni baca Quran, kita baca firman Allah Ta'ala, memahami, fahamlah kita bahawasanya apa yang kita baca tu titahan Allah, yang mana titahan itu hasil mai daripada sifat kalam Allah yang qadim. Habis. Kemudian maka manakala adalah sifat maknawiyah itu, ini bahagian lain pula yang kita bincang, sifat ma'ani 7. Mana dia? Qudrah kita bincang dah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis 7 dah. Semua sifat ni ada di diri Allah Ta'ala, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Yang kita bincang kalam Allah Ta'ala, sifat yang qadim. Maka tugasnya bertitah, berfirman untuk memberi faham, takluk, dilalah, memberi faham. Maka Allah Ta'ala bertitah, dalilnya seperti mana Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf. Maka kitab-kitab ni menjadi dalil adanya kalam Allah Ta'ala itu di diri Allah Ta'ala, kalam yang sempurna. Maka Allah Ta'ala bertitah. Habis di situ. Kemudian kita bincang dah ada sifat yang kita terjemah dengan perkata. Adanya takluk, titahan Allah kita terjemah dengan berkata-kata, bertitah, berfirman. Kemudian apabila bertitah, berfirman, hasillah kalam lafzi, perkataan. Habis itu. Kemudian maka manakala adalah sifat maknawiyah itu terkebelakang, dia sebut belakang. Apabila sebut makni habis dah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, barulah sebut ma'ani, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebut makni dulu, baru sebut maknawiyah. Sebut qudrah dulu, baru sebut maknawiyah, kaunuhu qadiran. Sebut iradah dulu, makni, baru sebut maknawiyah, kaunuhu muridan. Sebut ilmu dulu, baru sebut kaunuhu aliman. Sebab apa lagu tu? Maka manakala adalah sifat maknawiyah itu terkebelakang, sebut lepas daripada makni, memahamkan dia daripada memahamkan segala sifat makni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil